Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Doktor. Uh, Sihat ya, hari ini kita dah minggu ke berapa tadi? Minggu keempat kelima, keempat. Diam tak diam, mana kita punya puasa pun dah seminggu apa nama tu, untuk lab satu rasanya banyak kan dah siap kot. Ada yang dah hantar. Tak apalah, saya tak nak push kamu sangat walaupun saya letak deadline. Saya kata seminggu selepas sesi lab, tapi ambil masa kamu lah. Bila kamu boleh buat, tak boleh buat, ambil masa lain. Tapi saya galakkan lah macam saya cakap last week, seboleh-bolehnya siapkan masa lab. Siap tak siap, kamu siapkan masa lab. Maksudnya kalau minggu kedua selepas, sebab biasanya saya tengok kita punya lab ni ada 7 tajuk. 7 tajuk pula. Bukan, sorry. 4 lab. So kalau kita lebih kurang lah, saya tengok satu lab tu mungkin akan ambil masa 2 minggu. Mungkin lebih, tengok dia punya ni lah, banyak sikit dia punya sub tajuk tu So that means kita akan ada lebih kurang 8, mungkin dalam 10 minggu lah total kita punya session kita lah. Walaupun kita cuma buat 4 lab, tapi setiap lab tu akan ada 2 minggu, bukan campur tolak dengan tu ini, bukan 10 minggu lah total kita habiskan. So, macam saya cakap dululah, seboleh-bolehnya masa sesi lab tu kamu, mungkin kalau kita anggapkan satu lab tu 2 minggu, maksud dia kamu kena expect that minggu kedua tu kamu dah boleh submit semua report lah, seboleh-bolehnya. Especially yang writing lah, yang mungkin yang presentation yang saya kata kamu kena kena ambil rakaman tu, mungkin boleh ambil masa lagi sikit. Tapi yang on reporting tu, writing tu boleh minggu kedua. Tapi sebenarnya tak kisahlah, ikut kamu lah. Kita jangan tak hantar langsung. Cuma kalau tak hantar langsung maka kosong lah. Kalau lambat sikit pun mungkin itulah takutnya akan kacau dari segi kerja kamu yang lain lah. Seboleh-bolehnya. So sebelum masuk lab kamu dah standby semua whatever reporting punya format, writing ke apa ke. So datang lab, masa lab tu cuma kamu siapkan. Dia macam kamu buat lab yang sebenar lah. Biasanya kita minta kamu baca dulu manual, kamu siapkan dulu writing ke apa semua benda, dan masuk lab tu just nak praktikkan apa yang kamu dah baca lah. Sepatutnya macam tu lah. Okay, tapi tak apalah, ikut kesesuaian masa kamu masing-masing. Okay, untuk hari ni kita masuk lab kedua. Harapnya kamu dah baca lah. Saya pun tak habis baca semua. Sebab saya ni weekend ni cuti betul lah. Memang saya tak baca lah. Sebab saya bukan student. Kamu student, sepatutnya kamu lah yang baca. Okay, tapi saya akan brief je lah. Kalau kamu dah tengok ni, lab 2 ni, tapi tajuk dia 3 point something lah kan. 3.1 ya, lab eksperimen, tajuk besar dia semiconductor diode So kita akan buat uji kaji pasal diode semiconductor. Cuma salah satu lagi yang saya cakap dulu, mungkin dari segi pembacaan kamu kena buat sendirilah sebab subjek ni tak ada subjek lecture dia. Tak silap saya, lecture dia mungkin dalam subjek ELE apa benda saya tak ingat, ELE 4 apa tu. Sepatutnya itu dia punya teori-teori yang kamu, konsep-konsep elektronik yang kamu dah belajar lah. So, since subjek yang tu tak ada praktikalnya, so this subjek diciptakan ataupun dibuat ni tujuannya untuk lengkapkan yang subjek teori tu. So, mungkin saya tak akan cerita sangat dari segi teori-teori atau apa benda lah, konsep-konsep dia. Kamu mungkin kalau ni kamu kena baca sendirilah, cari buku, nota dan sebagainya. So untuk hari ni, tak silap saya akan ada 8 sub eksperimen, tak silap saya.
apa tadi? 8 ya. So 8 saya expect mungkin 1 minggu kita cover dalam minggu ni mungkin cover dalam 3 topik kecil dan minggu depan mungkin akan cover lagi 3 topik kecil. Tapi itulah, kalau kamu mungkin dah faham, kalau kamu nak buat sendiri terus pun tak apa. Okay, saya formality saya kena tunjukkanlah sikit-sikit brief apa yang sepatutnya kamu buat lah. Tapi kalau kamu dah boleh memahami sebenarnya keperluan makmal ni, lab ni, manual ni, plus dengan kamu pun dah rasanya get used dengan software yang kita gunakan, so tak ada masalah lah. Kalau kamu nak cuba sendiri tak masuk kelas, tapi kalau kena datang lah, kena masuk lah. Cuma kamu nak siapkan awal dulu sendiri pun tak ada masalah, tak payah ikut sangat schedule pun tak apa. Tapi yang saya sebagai ni, saya kena jalankan tanggungjawab buat ikut schedule yang sepatutnya lah. Okey, untuk yang hari ni kita akan cuba tengok beberapa uji kaji ni. Okey, tapi seperti mana yang minggu-minggu lepas jugalah saya beritahu, manual ni dibuat berdasarkan apa nama ni, makmal sebenar So jadinya ada setengah-setengah komponen tu mungkin dalam tak samalah dengan apa yang akan kita guna dalam software kita ni lah. And then prosedur yang dicadangkan ni pun lebih kepada prosedur yang dibuat untuk lab secara apa nama tu sebenar lab physical, bukan lab virtual simulation ni. And saya pun tak ada dia punya manual on simulation tu, cuma saya cubalah saya baca go through, saya cuba adapt apa yang diberi arahannya dalam bentuk manual untuk software ni lah ataupun secara simulation ni. So kalau kamu tengok peralatan dia banyak kuantiti ni kita ada multimeter, oscilloscope, power supply, AC generator, function generator, counter, digital counter, resistor, berbagai resistor ni. And then kita ada apa lagi ni, RF choke ni, ini tak silap saya adalah RF choke ni, tak silap saya adalah inductance gelung, tak silap saya, millihenry ni. Tinggal tak apa, kita tengok dulu nanti. And then kita ada silicon kita ada berbagai diode ni. Kat sini dia bagi 4 jenis 1N4001, 1N914, 1N34A, 1N4733. Saya dah cuba gunakan software untuk dapatkan ni, tapi tak semua boleh dibuat exactly sama lah, cuma yang saya dah check yang 2 je yang sama ni, 1N4001 dengan 1N914, silicon rectifier dengan silicon diode sahaja. Yang germanium punya ni tak ada saya tengok tak ada yang sama code exactly dalam software tu. So apa saya minta kamu buat nanti untuk germanium punya ni, germanium punya diode dengan Zener diode ni. Oh, Zener ada rasanya, Zener ada, germanium saja yang tak ada. Untuk germanium ni nanti kamu Google, dalam Google cuba cari apakah equivalent diode yang sama dengan 1N34A ni sebab dia kata equivalent boleh guna. Mungkin kod dia lain tapi konten ataupun dia punya material tu based on germanium. Nanti kamu cuba sendirilah. As long as dia adalah germanium diode, walaupun kod yang berbeza kamu boleh gunakan juga tapi dengan syarat adalah dalam apa yang dalam listing nanti tu, listing kita punya diode tu, sebab ada setengah tu mungkin tak ada so cari mana yang ada tu kemudian nantilah. Okay, Zener diode, LED, apa lagi ni, capacitor, switch, software ni lah dan seterusnya lah. Okay, so kita cuba adapt apa yang dia ni. So ini dia punya introduction, sepatutnya kamu dah baca lah, tapi dia punya cerita pun more on physical punya lab dia akan
Kita tak perlu sangat follow exactly apa yang dia ni lah. Okey, untuk prosedur satu ni ialah just nak check dia punya dari segi forward and reverse bias atau reverse resistance sajalah. It's very simple. Kalau gunakan apa nama, maksud saya kalau kita buat dalam makmal sebenar, just ambil satu arahan ini soalannya, test several diode with R1 range of VOM. So kita akan gunakan beberapa diode yang di cadangan tadi, and then gunakan VOM ya. Apa ni? VOM-nya apa? Saya pun dah lupa dah. Resistant. Untuk resistant apa dia panggil? Voltmeter ya, bukan voltmeter. Apa? Resistant apa? Ohmmeter visual VOM ni ohmmeter lah. Saya pun tak pasti V ni apa, visual ke apa. Okey, tapi berbagai range lah. Maksud dia satu diode, kalau kamu pernah, itulah, tak tahulah kamu pernah tengok ke tak pernah, diode ni bentuk dalam macam gula-gula, macam hampir sama dengan apa nama tu, macam kat sini letak gambar diode, tak ada kalau yang mana tak pernah ni. Dia macam hampir sama macam resistor, tapi dia warna biasanya satu warna saja. Kalau resistor tu ada color code. Ni kalau saya boleh share sikit sekejap sebelum ni. Mana saya punya tab hilang dah. Ni kalau kamu tengok diode bentuk macam ni lah. Ini bentuk salah satu diode. Nanti kalau in the future kamu pun masuk makmal, yang kita takkan ada diode diode macam lah ISO Okey, ni bentuk diode lah. Macam gula-gula macam ni, macam ni. Silinder ni gula, tapi dia beza dia kat sini ada color satu marking warna satu calit je. Kalau resistor dia banyak calit, color code kan. Yang ni tak ada color code, dia cuma ada satu calit, dan ada dia punya ni lah, apa dipanggil tu, conductor dia. Okay, dan dia ada kod dia masing-masing lah, bergantung lah. Okay, kalau contoh dia kat sini 1N for something, so dia akan tulis kat sini ada dia punya kod color, kod diode tu. So itu diode. Okay, mana tadi? So sepatutnya kamu jangan gunakan tu and ohmmeter je and then ukur dia punya berapakah nilai resistance forward, berapakah nilai resistance reverse. So kalau ikut sini dia kata sepatutnya kamu akan dapat nilai yang sangat jauh beza dia ialah sebab in forward bias dia tak banyak resistance ataupun sikit resistance, tapi bila dia reverse bias tu maknanya dia punya resistance tu tinggi kalau secara teori lah. Kalau tak pasti boleh check balik nota. So itu yang sepatutnya kamu buat. Cuma tukar-tukar diode tadilah, kita ada 4 jenis ke berapa jenis tadi, 3 jenis, tukar and then ukur dia punya ni, and then just dia kata kat sini identify the lead. Maksud dia mana lead ni, macam mana yang the cathode lead of the H diode. Okay, mana positif mana negatif lah. Biasa diode yang macam tadi ni, mana tadi macam ni, tanda ni menandakan dia punya positive side dia lah. So yang tanpa tanda sini adalah negative side. So dia mean kalau positif, nanti kamu gunakan kamu punya ohmmeter, adakah dia betul positif, tu nantilah. Okay. Alright, so and then dia kata okay,
and then masukkan dalam table. Okey, table ni ada dua pilihan sama ada guna VOM, VTM, saya tak pasti. Saya rasa ni yang kalau yang real dia ni adalah digital ohm meter yang biasalah. Okey. Ataupun multimeter yang biasa yang boleh ukur dia punya resistor ni bergantung pada dia punya range yang dia nak, kali 1 ke kali 10 ke kali 100. Okey. Sebab kalau kita gunakan multimeter yang digital tu, yang manual, multimeter yang analog tu dia akan ada banyak dial kat tengah tu kan. Dial tu bawah kamu boleh gunakan ni lah. And then satu lagi is kalau kita gunakan digital. Digital ni dia mungkin tak ada dial sangat tapi boleh set dia punya range tu sama dia nak ambil range yang 20K ke. Maksud dia maksimum 20K dibaca. Yang sini maksimum 200K, sini maksimum 2 mega. Okay. And then kita akan ukur berapa nilai forward resistor masing-masing. So tak perlu isi dua-dua, pilih salah satu lah nanti. Saya rasa saya akan gunakan yang ni, yang bawah ni. Sebab saya dah cuba yang paling cantiknya kita gunakan digital multimeter lah. Okay, so kita akan ukur resistance dia and ukur dia punya measured resistance of 10K resistor. Okay, saya tak pasti arahan yang ni kurang jelas. Tak apa, kita akan cuba sama-sama. Okay, so ini just untuk testing je. So apa yang kamu boleh buat ialah dengan gunakan live wire tu. Contoh dia untuk yang pertama ni lah. So kita ambil mula-mula ambil dia punya, yang ni tak perlu source lagi, kita just ambil dia punya conductor saja. Ambil semiconductor mana tadi? Ya, saya pun nak kena baca juga ni. Okey. Okey, kita ambil diode ni. Contoh dia diode ni. Just drag and drop. And then kita ambil apa tadi, nak ukur dia punya resistor. So ambil measuring. Kat sini ada multimeter, voltmeter, test point. So barat saya rasa yang VOM ni is analog multimeter. Tapi saya dah cuba, kalau kamu ambil analog multimeter ni tak ada mood untuk ambil ohm ni. Saya pun tak pasti kenapa tak boleh. So kamu cubalah kalau boleh. Saya punya tak boleh, tapi saya gunakan yang digital multimeter. Dekat digital multimeter ni kalau klik dekat mode dia, kita boleh ambil ohm meter lah, maksud dia sebagai ukur ohm. Okay. Alright. So properties ni tak ada apalah, ini je dia punya labeling. Okay, so sepatutnya tanda arrow ni adalah tanda positif bagi diode. Maksud dia sama dengan case yang ni tadi. Diode ni, tanda ni digambarkan oleh ni tanda positif lah. Dia punya marking ni sama dengan mana tadi? Tanda ni bar ni menandakan positif dia. So, sepatutnya kalau secara sambungan ni, kalau kamu ingat lagi dia, kalau forward bias, positif go to positif, negatif go to negatif. Ini positif, so kita kena sambungkan kepada positif lagi kita punya meter. So that mean ini positif dia. Ini positif. Okay. Kalau saya boleh besarkan sikit. Besarkan terus lah. Senang. Okay, ini multimeter. So saya sambungkan positif kepada positif. Yang ini negatif sambung kepada negatif. Okay, saya ambil jalan jauh sikit. Alright, so negatif to negatif. Okay, so kita make sure untuk ni kita mode betul ohm, and then
D1 ni, diode ni, ini yang kita nak tengok dia punya model ni. So, cuba dulu yang mana. Kalau ikut sini, tadi kita punya ni, dia kata cuba semua, several diode. So, kita cuba daripada, mungkin start daripada N4001 ke, ataupun kita ambil diode lah kalau ikut. Ini rectifier. Kalau ambil diode, kita ada N914 ataupun N4743. Tu zina. Ni silicon diode germanium. Okay. Kita ambil silicon diode N914. So kamu boleh cuba ke sini. Diode ni klik kanan, ambil model ni ambil N914. Okay. So itu saja, and then run. So ini kiranya ini adalah keadaan yang forward forward resistance ketika dia forward. Okay. So kita run. So ada satu reading. Ke terbalik. Balik saja. Dia kalau positif go to negatif, negatif go to positif kan. Tak apalah, nanti kamu cek balik. So that means ada reading lah. Okay. So kalau kamu masukkan dalam dia punya apa nama tu, bukakan sikit. Allah, dah jauh sikit dari buang. Okay. Okay, kamu boleh insert lah. Tak kisahlah, ini saya nak just present, tapi report tu nanti kamu buat dalam kamu punya reporting lah, dia punya table tu. So saya insert table, insert table, saya letak 4x4 cuba, 4x4. Okay. So, mungkin dalam report kamu boleh kata sini kata diode. Apa tadi? Range ni tak apalah, saya ikut dulu range dia. Range forward resistance RF dan measure. Kurang lah, saya cuba follow yang ni. Forward resistance, measure resistance. Kalau nak letak sini simbol ohm, letak simbol lah. Katakan kita mula tadi daripada kita cuba yang diode 1 and 914. Okay, untuk yang lain mungkin cuba yang lain lah. Kalau ambil yang lain, silicon diode, germanium diode, katakan 134A. Katalah ada lah ni 34A. Okay, 34A. So that mean macam tu lebih kurang. Okay, and then kita tengok dia punya forward and reverse. Semua saya tak pasti mana yang forward, mana yang ni. Okay, tak apalah. So katakan saya run ni, dia sepatutnya secara teori forward tu dia resistance dia rendah, reverse tu resistance dia tinggi. Okay. Tapi yang ni, yang ni dia suruh just cuba je dia kata measure the forward and reverse resistance. Tapi kat sini tak ada kata reverse resistance. Mungkin kamu boleh tambah satu kolom lagi lah untuk yang ni. Kalau nanti reporting kamu, range ni tak perlu sangat saya rasa. Ini boleh kata reverse resistance
ubah sikit lah table tu. Kawan masuk. Okay, reverse resistance. Okay, so ini untuk 1N 1N914. Ini untuk silicon base punya diode. So kita cuba ni run. So rasanya ini reverse bias. So reverse, maksudnya sekarang kat sini dalam table yang reporting nanti kamu boleh tulis lah sini min 999.9 mega ohm. Okey. Ni okey. Dan kalau kamu nak cuba yang lain, katalah 34 ni adalah ubah aja dia punya model. Tapi sini tak ada saya dah check tak ada. Nanti kamu cari yang equivalent lah. Saya pun tak pasti yang mana satu. Okey. Katalah cuba yang lain lah 916 Saya just nak tunjuk je lah 916. Okey. 916 reverse dia dapat juga lebih kurang 999. Contohlah kan. Kamu ganti 999.9 mega. So ini reverse. So kalau sebaliknya, kalau nak forwardkan, tukar je lah polarity ni. Tukar polarity, sambungan dia. So yang positif turun ke bawah pula, yang negatif pergi belakang bawah. Okey. Ke silap? Silap Patutnya yang ni jadi dah betul lah. Silap ni yang tadi juga. Okey. So ini buang dululah. Sebab dia bukannya, so ini dah nanti kamu label sendirilah macam mana. Okey, so run. So dapat. So that mean different lah. So sini 25 point berapa tu, something lebih kurang 25.8 tu. So tulis kat sini untuk 25.82 pilih ada. So that mean ohm. So itu adalah untuk 916. So kalau kamu cuba pula 914, so dapat 49 point berapa tu, lebih kurang 49.01. Okey. 49. Right. So dan begitulah seterusnya. Kamu just tukar je apa dia punya model ni mana yang sesuai lah. Dia kata beberapa, tak apalah, cuba lagi beberapa. So itu yang diarahkan lah. Cuma saya tak pasti untuk arahan yang seterusnya. Dia kata measure resistance at 10k resistor. Saya rasa yang ni macam agak tak berapa clear sikit. Adakah 10k ni disambungkan secara selari ataupun series? Measure resistance of 10k resistor. Cuba saya baca balik. Ini bottom table. Measure the forward resistance. Ni nombor 4 ni. Adakah resistance 10k ataupun 47k ni disambung secara selari atau sesiri? Sekarang tu kamu cuba je dua-dua keadaan. Maksud saya kita putuskan dulu. Katakan kita letak dia nak resistor sambungkan satu resistor. Okey, resistor kita letak sini. Saya rasa seseries kot. Okey. Series. Okey. Oh, sorry, silap. Dia nak suruh sambungkan measure the resistance of the maksudnya kita nak ukur pada resistor tu saja. Okey.
So that means kita gunakan yang ni. Kita test 10K lah. Okay, so ni jadikan 10K. Oops, properties is 10 kilo Okay, so kita ukur berapakah nilai resistor ni, kita run. Okay, 10K juga. Kalau betul lah maksud saya ni. Kalau terbalikkan, saya tak pasti 10K ya. So 10K dapat 10K jugalah kat sini. Sepatutnya kali ini kalau in series sepatutnya 10K. 10K juga 10 kilo juga. So, sama juga untuk kes 916 dan seterusnya lah. Tapi ini sebab saya beritahu tadi, saya tak clear dia punya arahan ni, adakah dia nak resistor tu in series atau parallel. Cuma sekarang ni saya cuba dia in parallel lah. Parallel kepada diode tu. So worst come to worst, kamu boleh cuba untuk parallel. Ini series jangan So worst come to worst, kamu cuba yang satu lagi. So ini mungkin kamu boleh kata in series So dia kamu sambungkan resistor tu in series. So kamu boleh cuba juga jadikan dia parallel lah. Parallelkan dia. Ini arahan tu tak berapa jelas apa kehendak dia. Okay, so just sambungkan macam tadi lah. Ukur saja dia punya berapa nilai ohm dia. Okay, alright, dapat 10K juga. So macam tak ada signifikan sangat. Okay, so sama juga so 10K juga kamu dapat. Right, so measure 10K. Saya tak pastilah sebenar dia nak macam mana, tapi itu yang saya boleh interpretkan. Kamu mungkin baca sekali lagi arahan ni, mungkin kalau kamu boleh ni. Tapi dia kurang macam tu lah untuk untuk semua kes lah. Ni. Itu untuk part A. Untuk part B, okay, part B ni yang sebenar dia lah, yang sebenarnya yang part A ni lebih kepada nak tengok dia punya the difference antara resistance forward dengan resistance reverse sahajalah. Cuma yang measured resistance ni yang agak blur sikit dia punya arahan. Okay, yang part tu sama macam tadi, cuma kita lengkapkan dalam bentuk skit yang lebih cantik lagi lah. Okay, so based on situ mana? Alright, kita ambil sini dia ada power supply Okay, ambil power supply, and then kita ada apa tadi lagi? Power supply, kita ada ohmmeter, bukan ohmmeter, apa nama ni? Ammeter, saya letak dulu, susun kemudian. Dan kita ada resistor. Letak resistor dulu. Resistor. Dan kita ada silicon, silicon rectifier diode. Okay, kita jangan letak je diode tu. Passive component, discrete component diode Okay, and then hujung ni kita ada voltmeter So tak macam tadi lah, kita ambil measuring voltmeter, kita ambil analog digital. Letak ni hujung sikit. Okay, so kita susun balik, sambungkan. Siapa? Apa dia tu? Siapa? Siapa yang nak tanya tadi? Siapa angkat tangan? Ada siapa nak tanya ke? Tak ada? Tak ada. Tengok macam orang tekan angkat tangan. Okay, so just sambungkan.
Macam tu je. Oh, hujan ini. Alhamdulillah. Bulan puasa hujan sejuk. Bagus juga bulan puasa hujan, tapi dia dari segi energi kita sebenarnya lebih banyak cepat habis hujan ni sejuk. Bila sejuk kita punya badan ni nak kena keluarkan heat kan. Bila heat dia akan bakar kita punya makanan tu cepat sikit lapar. Sebab tu bila hujan-hujan ni cepat lapar. Sejuk-sejuk. Alhamdulillah, tak apalah. Sekejap saya tutup. Okay, so mana tadi? Ni, and then kita punya ni sambungkan ke ujung lah satu ni. Okay, so kita dah ada ni, cuma yang ni adalah untuk voltmeter. Di katot ni diode. Okay, dia kata DC 10 volt. Okay, ni letak 10 volt. Okay, ammeter tak apalah, dia penyediakan automatik baca sendiri. Resistor ni kena set. Resistor kena pakai yang 47 47 dia tak ada K, 47 ohm saja. Tapi kalau ikut sini dia nak yang ada dia punya power limit dia is 2 watt saja. Mungkin boleh letak sini 2 watt lah. Ni 2 watt. Diode ni silicon rectifier So bukan yang diode biasa tapi rectifier. So silicon rectifier kalau ikut sini adalah ni silicon rectifier is N4001. So tukar model dia N4001 sini. Okay. So yang lain tu tak ada apa. Itu saja lebih kurang. Katot anode Okay. So dia kata begin the power supply and set to 0. Maksudnya kita ubah dia punya ni and kita kita set satu value and tengok berapa dia punya voltmeter baca and then tambah lagi voltage and seterusnya sampailah dia kata increase it output and observe VF and record table entry 2. So buat macam table ni lah. So kalau nak buat table mungkin saya boleh tambah satu, ini just ni lah. Okay, sini letak table katakan kamu ini bentuk yang kamu akan report lah, bukannya kamu letak dalam ni, tapi nak letak pun tak apa. Okay, insert table, insert satu kolom, 3 kolom kali dengan katalah letak 10. So ini VF forward voltage and then dia ada IF forward current. Okay. So ini M, ini in volt. Okay, ikut dia punya tu 0.1 salah 0.2 sampai dah dia kata semualah sampai last kali 0.8. Okay, itu yang dicadangkan lah. Okay, so kita set sini. Tapi itulah sebab saya dah tengok sepatutnya untuk apa nama ni voltage ni voltage pula apa power supply ni dia adalah yang variable power supply. So saya tak pasti kalau saya tak nampak benda tu, tapi saya dah tengok macam tak ada variable power supply. Ni kalau tengok power supply ni ada bateri, ada cell, ada ground. Patutnya boleh gunakan ni input voltage, tapi saya cuba tengok tak tahu macam mana nak guna sebab dia ada satu je sambungan dia. Sedangkan kita nak pakai dua, so macam saya tak tahu sangat nak guna. Sebab yang ni okey, maksudnya kamu set daripada 0 sampai lah berapa, 10. Memang just nice. Ke saya yang tak tahu nak guna lah. Kalau kamu tahu nak guna yang ni, boleh guna yang ni. I mean, kamu boleh set dia punya variable tu, start daripada 0, berapa reading dia, lepas tu
0.1 berapa reading dia, 0.2 berapa reading dia dan seterusnya. Okey. Tapi tak apa, kalau tak boleh ni, apa yang kamu buat ialah kamu buat manually lah. Boleh buang ni dulu. Okey. So kita buat manually. Maksud dia agak kuno sikit lah kaedah dia. Kenapa dia hilang? Okey. Kita buat macam sikit Okey, kita. Yang ni pun dah hilang dah. Kenapa jadi hilang? Okey tak. Okey, so saya jauhkan sikit. So kita run. Oh sorry. So kita nak start daripada kosong so manually kamu set je sini kosong. And then kita tengok berapa voltmeter kita, berapa ammeter kita. So kosong. So kita dapat kosong reading, kosong lah. Tak ada sangat kan. So that mean kamu tak sini katakan kosong sini. So dia punya sini pun kosong juga. Okay. And then kamu set pula. So dia kata slowly increase the output. Okay. Sepatutnya kita nak control value yang kat sini So kalau kamu boleh katakan letak 0.1, boleh tak dapat 0.1 dekat VF? Ini VF lah, XMM ni. Itulah VF tadi ni. Ini VF forward voltage dia. Sepatutnya bila kamu set voltage kat sini benda yang sama dia baca lah, tapi adakah dia dapat? Tak dapat So dapat milli kenapa milliwatt? Yalah milliwatt kecil sangat kita nak yalah lebih kurang 0.1. Kalau worst come to worst, kalau benda tu agak susah, apa yang saya cadangkan untuk kita jadikan dia sebagai variable ni, kita putuskan dulu. Ini cadangan saya lah, kamu boleh fikirkan kaedah lain. Cadangan saya, kita letak satu resistor potential meter kat depan tu. Mana? Kita ada potential meter mana? Ataupun variable resistor pun boleh, potential meter pun boleh. Saya lebih suka guna potential meter. Ni, sama kat sini. So, dia mean kita nak, sorry. Potential meter, variable resistor. Ke apa tadi saya guna? Saya pernah lupa dah. Rasa boleh dah cuba. Okay. So ignorekan value ni, tapi kita, the idea is kita nak control dia punya resistor ni supaya output kat sini berubah-ubah. Itu tujuan dia. So that means kalau kamu run, kamu set sini kosong, so kita dapat dia punya ni pun lebih kurang kosong lah. So kalau kamu ambil paling maksimum, kita nak pakai 10 okay. So, bukan 10, maksimum dia 0.8 volt So ini tak boleh set dia punya ni Okay. Tapi itulah dia, maksud dia kamu set value, yang ni voltmeter ni kita saya silap. Voltmeter ni sepatut kita letak, dia letak 10 je, tapi kita control dia punya resistor So set dia punya power supply kita ni ataupun bateri kita 10 volt, tapi kita variedkan dia punya resistor. Okay, kalau kita run, start daripada resistor yang paling rendah, dia ini maksimum. So kita dapat lebih kurang 78.8 milliwatt millivolt. Okay, so lebih kurang. So current dia lebih kurang, kamu kena, so ini 78 ataupun 80 milliwatt. So milliwatt ini lebih kurang 0.1 ke 0.8 watt. Milli 1 2 3. Kalau kamu tak ni ke
Lebih kurang lah Okay. So kalau kita nak kontrol dia punya ni maksud dia yang ni tak boleh kontrol, tapi kita nak kontrol ni berdasarkan range yang dia bagi. Okay, start daripada kosong. Kalau kosong, kosong. Tak boleh, kosong. Boleh. Kalau kosong kena letak set sini kosong lah. Okay. So ini kosong, sana pun kosong. So kosong, kosong, semua kosong. Tak ada apa bereding. Saya rasa boleh set kat sini je kot. Itu cadangan saya lah, kamu fikirkan. Kalau set balik dia punya ni jadi berapa tadi? 10 10 volt. Kita run 10 volt. Ini dapat 7, oh bukan, kita nak set tu supaya dapat 0.3. Sekarang ni 0.3. Oh, dia punya ni besar sangat ya. Kamu boleh pilih dia punya properties ni. 10K ni besar sangat. Kita ambil 10K je. 10K. Maksimum dia boleh pergi 0.4, minimum lebih kurang So kita set 0.45678. Okey, sikit lagi. Mungkin kamu boleh gunakan 10, kita pakai 1K je, cuba tengok. 1K je berapa pergi. Okey, maksimum 0.5, 0.678. Tak kecil lagi. 1K besar. Tak apa, kamu boleh cuba sendiri ini just saya try and error je. Katalah saya letak 10 ohm saja. Dia fair dah. Tak boleh tak ada ni. Okey. Tak apalah, mana yang kamu fikir sesuai lah. Tapi kita set katakan bermula 0.1 tadi, saya rasa the best is 10K Ni 10K 10 kilo ohm. Okey. 10 kilo ohm kita dapat ni 10 kilo ohm. So kita dapat sini dia punya output voltage dia 79. So 79 ni milliwatt. Dia ini lebih kurang 0.8. Dia 0.8 volt output forward dia ni yang ikut table yang dicadangkan tu. Okey, ni 0.8 lebih kurang lah ataupun ni. Sebab kita tak boleh dapat nak exact dia punya ni, dia punya output voltage ni. As long as hampir-hampir tu kita boleh accept lah 0.79 tu lebih kurang 0.8. Sorry, 0.8 volt ni lebih kurang 790 mili. So dia memang 0.79 volt. So kita punya output apa nama ni, output volt current kita lebih kurang 191 mili. Okey, so ni kita dapat 191. Mana dia pergi? 191 miliamp. Okey. Dan kamu cuba pula yang lain. 0.2. Saya buat terbalik start daripada maksimum 0.8, 0.7 pula. Mungkin agak sensitif sikit dia punya ni. Mungkin kamu boleh jump terus lah. Tekan ni 0.6 something lah kat sini. So 0.6 dapat 17. Kurang 17.12 miliamp. Ini adalah untuk 0.6. Dan seterusnya lah sampai kamu dapat 0.1. 0.1 kalau tak boleh dapat paling tinggi 7. Mungkin kamu boleh, kalau tak dapat kamu ubah aja dia punya ni range dia ni 10K mungkin 20K.
Okey, 20K. 4. Boleh sikit lagi. Mungkin kamu ubah 30K. 2.3 tak boleh juga. Kamu cubalah Tapi yang pentingnya is apa yang kamu nak buat ialah supaya kita dapat kontrol dia punya VF ni based on apa yang dicadangkan 00, 0.1, 0.2 dan seterusnya. Okey. So akan isi yang ni lah sampai kat sini. Okey. Alright. So tu lebih kurang lah. Ini cadangan saya ataupun mungkin kamu fikir kaedah lain supaya apa? Yang penting is VF ni kita boleh kontrol ikut range yang dicadangkan. Right. So seterusnya dia kata okay, then begin the program. Okay, slowly increase the output and observe the record and all reading have been taken, reduce the power supply voltage to 0 and turn it on. Okay, lepas tu dah dapat maksimum, tutup lah. And then turn the diode around. So this will reverse the diode. Okay, so yang tadi tu kita angkatkan dia forward bias. So sekarang ni dia kata turn around, terbalikkan diode tu. So apa buat? So diode ni tadi mungkin boleh putuskan dulu. Dan kamu terbalikkan polarity dia. Sambung balik. Right? So sama juga. So dia will reverse the bias, reverse bias and increase the voltmeter range to 10 or 50. Okay, ubah dia punya range kat sini lah. Tadi pakai 10, mungkin pakai 15. If your current meters has 50 micro, bla bla bla, tak ada apalah. So turn the power supply slowly, increase the slowly increase the voltage output. You should not be able to measure any leakage current in the silicon diode. If there is a small current, determine whether it's caused by the voltmeter. Disconnect the voltmeter from the diode and the current will be 0. Leakage current in silicon diode in this type is in nanoampere range and cannot be measured with ordinary meters. If your silicon rectifier does not show leakage, if your silicon diode does show leakage, notify. Okay. So maksud dia secara teori sekarang apa kita buat ialah kita dah terbalikkan diode. So bila terbalik ni salah satu karakter apa dipanggil ni diode tu dia adalah jadi insulator, dia akan jadi penebat, dia tak akan benarkan arus mengalir. Okey. Tapi untuk setengah-setengah kes ada arus kecil yang mengalir yang kalau kamu belajar dulu dipanggil sebagai leakage current. Cuma leakage current ni kalau secara fizikal ni kita gunakan meter-meter tu dia kata tak boleh nak ukur. Sebab kecil sangat dalam dia kata dalam range nanoampere terlalu kecil. Okey. Tapi tak tahulah, saya pun tak cuba lagi kalau benda ni adakah boleh dapat dia punya reading untuk emitter ni. Okey, pada ni kita cuba. Sebab dia kata cuba juga macam tadi. Alright. So ini just nak test adakah ketika reverse bias ada tak arus ke tak. Okey. Mungkin kamu boleh buat satu table sama juga. So yang ni tadi adalah untuk forward. So mungkin satu lagi kamu boleh buat in range yang sama macam ni. Kamu punya dalam kamu punya report nantilah. Kamu buat untuk VR lah. VR maksud dia reverse current. Tapi range yang sama. Mungkin 0, 1, 2, 3 sampailah 8 juga ke something. Tapi masalahnya reverse bias ni biasa. Kalau kamu ingat lah, sepatutnya saya tak payah ajar pun. Saya conteng sikit. Secara teori, ini kalau kamu belajar dulu dalam elektronik, karakter untuk diode ni lebih kurang lah So ini adalah forward bias. Ini forward bias ya. Ini adalah reverse bias. Okey.
Ni region forward bias. Facebook forward bias. Ini RB, reverse bias. Sebelah kiri semua reverse, sebelah kanan semua forward. So biasanya kita punya forward bias dia akan bentuk macam ni lah. Okay, kalau kami ingat lagi, ini forward bias. So that mean dia akan apa? Ini voltan sini voltan. Ini volt ini volt. Voltage dia sini adalah dia punya current kalau kami ingat lagi lah, tak ingat buka buku, buka nota. So dia akan bentuk macam ni ketika forward bias, dan tempat lekukan yang mana bila arus ni akan terus meningkat ni, dia akan terus tegak kan, lebih kurang macam ni kalau kamu tengok. Tempat dia mula ni lebih kurang somewhere sini. Inilah yang kamu dapat tadi secara teori dia 0. Kalau ikut betul silicon 0.7. Ini untuk silicon. Untuk germanium 0.3. Ini forward bias. Sudah arus yang dia hampir mengalihkan voltage yang dia mengalihkan arus yang terlampau tinggi kat sini kan. Tapi ketika reverse bias, kalau kamu ingat lagi, reverse bias ni dia sama juga bentuk dia, lebih kurang macam tu. Oops. Reverse bias. Reverse bias. Tak jadi. Okey, lebih kurang macam tu juga. So reverse bias. Okey. Tapi reverse bias dia punya masalah, dia bukan masalah lah. Apa yang berlaku, tempat berlakunya lompatan current ni, kalau ni lompatan forward, ni lompatan yang kat belakang ni, kalau kamu ingat lagi, ini kalau kamu belajar dalam elektronik, ini yang dipanggil apa nama tu? Ni dia kan. Apa? Ni. K-N-E-E. Lutut kan, lutut ni Kalau voltage kita panggil ni voltage tak ingat V psi ke apa, V psi ke something juga V psi macam tu kamu boleh check note balik. Okay, tapi nilai nak dapat VQ ni biasanya dia punya ataupun nilai VQ tu sini biasanya terlalu besar, mungkin sampai 100 volt so that's why kita tak boleh, kalau gunakan alat yang biasa kita mungkin tak boleh nak ukur dia punya voltage ni. Satu lagi is dari segi current. Kalau kamu perhatikan current leakage ni yang somewhere kat sini, ini current leakage ni lah. Kalau saya boleh contoh-contoh, ini current dia kat sini kan. Sebab ni current dia, kecil je current dia. So current dia dalam, yang dia kata tadi sebagai nano ampere. That mean kalau alat biasa kita tak boleh ukur. So that mean kalau sekiranya eksperimen ni adalah dibuat secara fizikal, sepatutnya kamu tak akan dapat nano ampere lah kalau gunakan alat biasa. Tapi kalau dapat juga, that mean sama ada alat rosak ataupun jumlahnya itu rosak ataupun sebagainya lah. So apa yang kamu buat bila kita reverse tu, okay, so ini untuk nilai sudah kata sebab dia simulation ni dia boleh ukur everything, dia automatic dia ukur So kat sini dia punya current dia 9.98 volt. Okay, so kalau kamu ubah ni ada perubahan lah. Okay, 10 volt. Okay, tapi kamu boleh buat macam tadi jugalah, kamu start daripada 0 volt. Kalau tak boleh dapat 0 volt boleh tak? Tak boleh sebab mungkin range dia punya ni apa nama ni, range dia punya ni
dia punya apa resistor ni. Kalau saya letak 100 boleh dapat 0 volt. Okay. Tak boleh juga, tak apalah. Tapi kamu cuba buat macam tu lah. Maksud dia, instead of kamu baca 0.0 volt berapa, 0.1 volt berapa ni forward bias, kamu cuba benda yang sama tapi in reverse bias. So secara teori, kamu takkan dapat current ni. So that means kalau kamu tengok ni, current ni akan mengalir ketika ni adalah pada satu voltan yang cukup tinggi. VQ ni voltage ni adalah nilai yang tinggi. Biasa mungkin dalam puluh ke ratus, bergantung pada dia punya ni lah, material tu. Okay, sebab dia lain apa, diode, kod diode tu lain dia punya karakter. Ini biasa factory default lah, dia orang dah set. Okay, katakan untuk apa contoh yang ni kita guna ni 1N401 berapa nilai reverse current dia ataupun dia punya VSI dia, ni voltage dia berapa, boleh check dalam internet. Kalau forward bias dia fix dua nilai ni je. Sepatutnya lebih kurang sama ada, sepatutnya dia lebih kurang sama ada 0.7 ataupun 0.3. Kalau silicon base 0.7 ni silap ya. Yang bawah ni sepatutnya germanium. Kalau germanium lebih kurang 0.3. Tapi kalau kita punya apa yang kamu buat, kita ambil sampai range lebih kurang 0.8. That means kamu akan nampak lah kalau dia sampai 0.7, yang forward tadi 0.7, dia punya range tu sampai 0.7. Ini kalau kamu dapat set sini forward dia 0.7, start daripada sini mungkin kamu akan dapat satu current yang melompat. Kalau kamu perasan ni 0.0, 0.2, 0.6, 17. 0.7 ni maybe kamu dah start dapat dia punya ni burst. I mean ini maybe dalam katalah somewhere 100 mA. Okay. So inilah karakter yang kat depan ni. Okay. So that mean 0.7 mungkin kamu dapat dah 100. Kalau kamu ambil 0.8 mungkin lagi tinggi. I mean in forward bias, kalau dia melebihi V apa, saya tak ingat dia punya nama tu, in forward, so kamu akan teori. So benda sama akan repeating di belakang, tapi sebab kita kalau kamu set setakat 0.8 memang tak boleh dapat apalah. So sepatutnya kalau secara teori this is 0, 0, 0, 0. Bukan 0 sebab tak ada apa nama tu, tak ada reading, tapi is in nano punya ni nano range. So kamu punya ampere tu dalam nano kalau ada pun. Okay, kalau kamu tengok ni yang reverse mana tadi, ni reverse ni, kalau kita run nano ada lah, sebab tu dia kata kalau secara simulation ada. I mean kita set sini 10 volt, sini kita dapat 7.17 nano. Okay, kalau gunakan alat sebenar multimeter, kamu takkan dapat reading ni. Tapi sebab ni adalah simulation ni, dia semua everything perfect, dia boleh buat. Okay, so kamu boleh buat, boleh dapat jugalah 0.8 ni. Kalau kamu set sini mungkin katakan nak set, tak boleh dapat saya set cuba tadi berapa, 100k pun tak boleh Kalau saya pakai mega, ambil kau. Okay, mega tu nampak sikit. Okay, mega ni 6 volt. Mungkin susah sikit nak kontrol lah So lebih kurang 0.2 volt. So 0.2 volt dapat dia punya ni berapa, 651 nano. Ini 651 nano. Nano F. Okay. Kalau ikut sini tak ada, tapi ini sebab simulation dia boleh dapat Okay, kalau kamu cuba pula let's say lah 0.2,
Ni berapa ni? 0.01 lagi kecil 10 volt. Okey. Okey, 10 volt pun kita dah dapat. Maksudnya sekarang kalau kamu setakat ambil range yang ni, sebenarnya kamu tak ada reading. Reading kamu semua dalam nano lah. Okey. Ni pun sepatutnya nano tadi ni salah katanya ni. Tapi kamu cuba. Tapi apa yang saya boleh kata, kalau kamu nak cuba ambil juga reading in reverse bias, maybe ini kamu punya voltage kamu mungkin untuk dapat satu reading yang within milli ataupun agak besar, lebih besar daripada nano. Sekarang ni semua yang dibaca ni, kamu ubah macam mana pun dia bisa dalam range nano kalau kamu tengok ni. 7.7, 4 nano, 5, 4, semua dalam nano, kecil sangat. Ni yang ni bau kosong. So kalau kamu boleh ubah sikit, tapi tu dah susah sikit. Okey. 1 nano kecil sangat Alright. Tapi kalau dia boleh dapat reading pun yang ni, yang saya kata tadi, ini untuk dapat reading somewhere kat sini, maybe akan ambil nilai voltage kamu dalam apa nama tu, besar 50 ke 100 something, mungkin bawalah ada reading. Okey, kalau saya cuba buang ni cuba buang dululah. Ini tujuan saya letak tadi, saya nak control output tu. Tapi kalau kita buat direct pun boleh, cuma mungkin kita buat besar terus, tapi kita tak boleh dapat exact value lah. Saya letak katalah ini 10, saya letak 100 volt. Tak apa, tak meletup kalau dalam makmal tak boleh. Okey, 50 dapat 50 volt. Alright. So 50 volt dapat 103. Barulah ada range. Okey, kamu nampak tak? Ini sekarang yang kalau kamu just guna 0.1, 0.2 memang tak ada reading. Mungkin yang kalau reverse ni, apa yang kamu boleh nampak sikit range tu tak besar ataupun tak banyak, kamu start dengan value yang besar-besar lah. 1 volt, 2 volt, 3. Tabuskan terus. Maybe kamu boleh cuba 10, 20, something lah. Saya rasa kamu akan dapat start reading kamu. Tapi kalau kamu nak dapat graf seperti ni, kamu kena cuba daripada 0, 1, 2, 3, 4, 5. Expected berapa yang nilai kat sini kita tak tahu. Tapi andaian saya, kalau ikut sini tadi, mana kita dapat ini So kalau kita set ataupun dia punya reverse, ini dah jadi bukan BF ni jadi RF lah. So 50 volt barulah kita dapat 1 amp. So kalau kita tukar dia kecilkan lagi, 50 ni 100, saya katakan pakai 80. Kalau pakai 80 dapat 50. Tadi berapa? 50 ini buat kecil sikit. I mean, kamu boleh cuba macam tu. Alright. So I mean, saya rasa tadi dalam lebih kurang 50 volt dia punya ni somewhere sini lah. Maksimum dia boleh pergi sampai 50 volt. Dia punya ni di voltage ni dalam 50 volt. Cuba cek sendirilah. Bukan terus kamu cari ni voltage. Ada orang masuk ke? Dia keluar balik. 1N berapa ni 1N kita punya ni 1N 401. Boleh Google 1N 401. Terbang itu diode voltage. Tengok ni bergantunglah 1N 401. Ini dia 50 volt dia punya maksimum. Maksud dia ni voltage dia lah. Kalau guna yang lain akan jadi lain lah. Sebab kes kita ni kita guna 401. So voltage yang dia akan mengalirkan arus ketika reverse. Ketika reverse yang ni. Ketika reverse ni voltage kita ni lebih kurang mana? Ni 50 volt. Kamu cek balik nanti sendiri. Okay, so kalau gunakan diode lain mungkin akan lain. Okay, so maksud dia kalau ikut yang ni kamu tak akan ada reading, tapi sebab kita guna dia sebagai simulation dia akan ada reading. So kamu cuba
plotkan ataupun cuba dapatkan dia punya bentuk bacaan juga, cuma dalam bentuk yang mungkin tak terlalu kecil macam ni lah. Kalau buat macam ni kamu akan dapat terlalu banyak bacaan. Maybe kamu boleh start daripada 5, 10, 15 sebab andaian dia voltage di sini lebih kurang 50 volt. That means kamu boleh cuba yang reading yang agak besar lah. Dia punya range dia 1, 2, 3, 4, 5 sampai 50. Mungkin 5, 10, 15, 20. That means lebih kurang ada 10 range je. Sampai kamu dapat yang dia start mengalihkan arus yang besar. Sama macam tadilah. Yang info bias, kalau kamu perhatikan yang tadi saya tunjukkan, yang bawah ni nilai dia kecil-kecil je. Ini dalam mili. 0.0, 0.1 ni pun somewhere maybe dalam 0 berapa saya tak ingat. Lebih kurang mungkin 5 milliamp. Okey. Yang dua ni mungkin dalam 10 milliamp ataupun 5, 6, 7 milliamp. Okey. Dan seterusnya. So maksud dia sekarang, in forward ni dia konsisten. Nilai dia kecil-kecil je, 0.1, 0.5, 0.7, 0.6 is 17. Start 0.7 dia dapat 100 milliamp yang kat sini. Okay. So kalau kita ambil 0.8 dah tentu dia akan dapat jauh lebih besar lah. Dia akan terus melompat, burst terus kat sini. Jadi benda tu akan repeating ketika kita reversekan dia, cuma range value dia jauh lebih besar untuk voltage dia. Current mungkin tak banyak sangat, tapi voltage ni yang akan besar. Itu kamu cubalah fikirkan. Saya bagi idea dia, apa yang disuruh. Okay, and next kamu cuba pula yang ni. Yang ni is sama juga, cuma kamu gantikan dengan germanium. Cuma itulah, saya tak pasti apa kod yang sesuai untuk germanium. Kalau ikut sini, germanium ni is 34A. Tapi 34A ni tak ada. Cuba cari apa yang equivalent tadi lah. Apa equivalent dengan ni, yang mana kamu cek dalam Google, apakah nilai ataupun apakah kod yang diode yang gunakan germanium yang equivalent dengan 1N 34A nanti. Tapi kamu benda yang sama, benda yang sama ni, buat satu info bias, dapatkan reading seperti ini 0.1 sampailah dia dapat dia punya ni. So sepatutnya hampir sama je, cuma the difference is dia bukan lagi pada 0. Kalau tadi dia lebih kurang 0.7, sebab kalau secara teori, mana tadi? Ada orang kamu masuk lagi. Okay, kalau secara teori, ni dia. Untuk silikon dia akan lebih kurang 0.7, tapi kalau untuk germanium, ini silap ya, ini tadi saya kata GE. Ini GE ya. Apalah. Untuk germanium ya, tak apalah dah yang merah. Germanium dia akan ambil lebih kurang 0.3 volt. Maksud dia sekarang, reading kamu nanti untuk germanium, kamu akan dapat reading yang kecil-kecil, tapi sampai je 0.3 sini, lebih kurang 0.3, kamu akan dapat burst. Katakan start daripada sini 0.57, katakan 0.3 ni nanti maybe kamu akan dapat 100 milliamp, sorry. Okey. Seterusnya lah. Sampailah kamu dapat 0.8. So, sepatutnya kalau kamu plotkan dia punya graph, curve dia sama, cuma value dia start burst current tu akan berbeza untuk silikon dengan untuk germanium. So untuk kes kedua ni adalah untuk germanium. So sepatutnya kamu punya mana tadi? Ni germanium sepatutnya kamu akan dapat dia punya curve hampir sama bentuk, cuma pada point yang berbeza. Okey. Tu yang dia ni And then kamu buat calculation lah. Based on itu dia kata bla 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 bla. Dan dapatkan semua ni. Dari table. Cuma kat sini dia just suruh dia akan dia suruh kamu cuba and then kamu plot apa nama ni. Tabulate dalam table sajalah. Okay, and then tengok dia punya. Tapi saya rasa kamu boleh lebih better kamu tambahkan graph. So, kamu dah lukis graph ni, info bias,
Dan kalau boleh kamu tambahkan, macam saya cakap tadi lah, kamu buat table untuk forward bias, kamu buat satu lagi table untuk reverse bias, tapi kamu fikir yang mana kesesuaian dia. I mean, mungkin range tu besar sangat. Kalau forward bias setakat 0.8, tapi reverse bias mungkin cecah sampai 50, kamu mungkin kecilkan sikit dia punya range dia tu. Ataupun bukan bermula daripada 0. something, tapi bermula daripada 10, 20, 30, 50 something. And then kamu combinekan graf tu, forward bias dengan reverse bias, sepatutnya kamu akan dapat bentuk graf seperti ini. Lebih kurang lah. Okay, dia punya bentuk dia. Kalau curve yang ni lah bukan yang saya contoh-contoh yang ni. Yang forward bias dengan yang reverse bias. So, sama case untuk germanium. Dia akan dapat curve yang sama, cuma point dia sini 0.3. Reverse bias tak tahu kat mana. Kena check balik. Bergantung pada apa nilai, apa namanya, apa dia punya kod untuk diode tersebut. Untuk step kedua ni lah. Okay. Ini kamu kira lah apa yang ni. So, cadangan saya, kamu buat table, forward bias, reverse bias, dan kamu dapatkan dia punya curve dia. Kamu sketch kan. Dia punya bentuk curve dia. Okay. Alright. So, yang ketiga untuk minggu ni kita buat 3 lah nanti minggu depan kita sambung yang lain lah. Yang ketiga ni, saya pun tak cuba lagi, tapi tak apalah, kita cuba tengok macam mana. Figure 3-4 show experimental for everything the show there. Okay, that means sekarang kamu kena buat yang ni. Sikit yang ni, cuma kita gunakan apa nama ni, oscilloscope. Oscilloscope saya dah tunjuk last week, cuma kat sini kita nak tengok apa dia punya output yang kamu dapat lah. So, kalau yang ni, so identify setiap satu alat dia tu. Kita ada RF generator, kita ada capacitor, kita ada inductor ni 470 kalau tengok kamu punya ni. Okay, kita ada 470 microamp dan kita ada supply dia kat sini 0 hingga 10 volt. Reference apa ni, VR dia ni, just nak ukur dia punya voltage berapa. Dan kita ada resistor 10k tengah watt. Dan kita ada rectifier kat sini. Kita nak characterize lah yang ni lah, yang kita nak tengok pun. And then kita ada diode ni. Diode ini apa nama ni? Capacitor ni Kat sini lah kita akan apa nama tu? Letakkan probe channel sesuai lah. Okay. So, ini alternate, maksud dia tak perlu, tapi kalau kamu nak buat dua-dua pun tak apalah. Kalau maksudnya kalau buat yang ni tak jadi, cuba buat yang ni. Okay. So, ini kalau dalam kes ni dia gunakan 1N401, yang lain tak ada apalah. Ini kamu punya supply dia 10 volt. Ini resistor 1 mega. Dan kita ada generator kita 150k. Ini kita ada capacitor 0.1 micro, ini 0.1 micro, dan ini kita punya inductor apa tu, 3/3 mili. Sini kita punya oscilloscope. Okay, sudah kat sini dia kata with the appropriate, if you are using RF generator, set to 1.5 MHz with no modulation. If you are using the audio or function generator, set it for the sine wave output. So, biasanya kita guna sine wave je lah, lagi mudah. 150 kHz yang kita guna last week. If you have access to digital, okay, tak perlu lah. So, this is okay. Increase the amplitude output of your generator until a useful display appear on the transformer. So, ini kalau kita guna ni lah, oscilloscope sebenar tu, kita kena set kamu punya output amplitude. Output amplitude maksudnya yang kat sini ni, tu kita kena set dia punya generator kita. Ni lah sampai ni. Mungkin dicadangkan 100 kHz, tapi kalau tak sesuai mungkin ubah macam last week lah, sampai kita dapat nanti kita punya oscilloscope tu nampak satu sine wave, bentuk sine wave lah. Okay. If a rack or unstable display scene, check to make sure that, okay.
And then kita set the power supply to 1 volt. So this reverse bias the diode so that the VR is equal to, so they tune the generator to find the frequency where the oscilloscope. Definite. Okay. When the circuit shows a peak amplitude, the generator dial of frequency can be read from the frequency, and the diode tunes circuit we are using blah 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 blah. And then complete table 3-4. Ni arahan dia banyak lah, tapi sebenarnya ni dia. So kita set VR kita 1 volt. So berapakah frekuensi reference? Frekuensi reference ni yang dia kata kat sini. Reference. Resonant. Okay, resonant frequency. When the circuit peak show amplitude, the generator dial can be read to find the resonant frequency of FR of the diode tune circuit. We are using the okay. Saya tak pasti macam mana dia dapat dia punya, tapi tak apa. Kita cuba sama-sama. Saya pun. Ini dah 2 jam lah Tak apalah nanti. Sepatutnya sejam, tapi sebab dah agak susah sikit. Okay, saya cuba sikit lah kot. Nanti yang terlebihnya kamu boleh cuba sendiri lah. Ni kalau straightforward saya ambil daripada sini je, dia punya sikit. Okay, kita ambil bateri dia, power supply, ambil bateri. Dan kita ambil dia punya resistor. Itu resistor. Dan kita ada apa lagi? Capacitor. Okay, capacitor. 1 capacitor, 2 capacitor. Lagi signal generator. Signal generator. Saya tak pastikan mana signal generator. Signal generator kat mana Lupa dah. Bukan. Supply. Last week kita pakai mana Transistor, potential meter bukan Dekat input. Input mana? Ya ni. Okey, terima kasih. Lupa dah Okey, so kita cuba sambungkan. Dan sini kita ada induktor induktor satu lagi. Induktor dekat pasif. Induktor betul tak? Ada berapa satu je induktor. Dan satu diode diode discrete diode. Okey. Alright, lebih kurang lah. So diode kita set model 1N401. Okey. Ini kita letak dia 33 mili Henry. Kilo Henry. Dan kapasitor pertama 0.1 dan kapasitor nombor 2 ni 0.01. 0.01. Okey. Apa lagi yang perlu? Okay, signal generator kena set 150. Okey. Tak apa, nanti yang ni kita boleh ubah-ubah sesuai lah macam last week Sine wave, offset tak payah, phase tak payah, kosong, and then okey lah. 150 kHz kilohertz. Okey. So yang lain biarkan. Kita cuba sambungkan. Satu lagi. Kita ada ni 1 mega 1 mega ohm. Right. So 1 mega ohm. Tak apa, kamu buat sama-sama. Saya pun tak cuba lagi ni. Kalau jadi tak apalah, kita cuba sampai jadi. So
Ni register, and then register go to, okay, sorry. Sekejap, ini kena ubah dulu. Inductor, capacitor pergi sini. Okey, kita keluarkan capacitor dulu. Capacitor pergi signal generator. Okey. Yang ini pergi ke ground dia. Tak apa, ground nantilah. Yang ni pergi dekat sini. Oops. Oh, nampak. Mana dia pergi? Saya pun tak nampak alamat. Mana dia tadi? Hilang dah pula. Okey, sini pergi ke... Alay, tak nampak dah. Okey, sini 1 mega. Okey, yang ni pergi apa ni? Okey, yang ni boleh sambung ke sini, sambung kepada capacitor. And then capacitor kedua, second capacitor situ, sambung kepada dia. And ni go to ground. Okey, tambah satu ground ground power supply mana ground. Okey, saya tambah satu ground ni. So ni akan pergi ke ground. Oops. Okey. Dan satu lagi akan pergi ke mana? Ni ground, sini boleh. Ni pun akan pergi sini juga, ground. Ni pun akan pergi ke ground juga. Okey. And ni akan pergi ke inductor. Okey, inductor kita. Inductor bawa dekat sikit. Ini inductor kita. Mana sini? Okey. Dan sini kita punya oscilloscope. Okey, so 3/3 Henry milli, and sini kita punya diode 4001. Ini kapasitor bersama, pertama 0.01, 1 mega untuk resistor 1. Ini power supply kita. Dia set pada 10. Kotak 10 ini. 10 Ini pun sepatutnya kita ada variable yang boleh power supply yang ni. Saya tak pasti macam mana nak buat yang terbaik. Kalau kamu jumpa, kamu boleh gantikan je lah. Saya tak tahu mana satu yang the best untuk gunakan yang ni. So saya akan buat manually lah. Okey, yang lain ni, alright, mana ada? Kita tambahlah satu output untuk measuring apa nama tu tadi, oscilloscope letak sini oscilloscope. Ambil mana-mana satu pun, channel 1 boleh, channel 2 boleh. Tengok macam mana output dia. So ni lebih kurang. And then dia kata set the power supply to 1. Okey, kita set power supply to 1 dulu. Sebab saya tak ada ni, saya letak manual dia 1 volt. And so the VR is now equal to 1. Okey, so sepatutnya VR kat mana? V reverse. Ni lah sepatutnya VR ni. So the reverse set ada to find will show a maximum vertical. Vertical macam ni vertical ni Alright, so kita cuba run. Tak nampak so kita tambah satu graf graf ni saya kecilkan sikit.
Tak ada apa pun. Betul kan ni? Graf untuk aksis 1. Betul. This. Kenapa? Kita cuba. So apa kita boleh buat ialah kita cuba ubah frekuensi dia. 150 mungkin kalau saya pakai 100 tak ada juga. Mana yang sesuai? Ke saya silap? Kalau saya pakai 10, 100 je tak ada juga Sepatutnya kita akan dapat sine wave. Inilah sepatutnya. Kalau betul lah saya punya sambungan. Okay, kalau tak ada kita cuba tengok yang ni. Cuba besarkan. Kita cuba maksimum dulu. 10 meg. 10 volt. Saya macam dah nampak. Dekat bawah ni voltage ni nampak merah ni. Saya cuba kecilkan dia punya, ataupun saya kena buat dia ada nilai positif negatif voltage 5 kat mana letak positif negatif saya pun dah lupa dah. Sini graf ni. So maksimum 12 saya letak 5 lah. Okey, tak nampak apa. Saya cuba ubah dia punya frekuensi. Ni ada di sini 20 second. Ada juga 200. Invalid. Micro. Ke nak kecilkan lagi? 1 second. Ada 1 mili. Ada micro pun tak ada. Tak nampak dia punya ni. Saya pun tak pasti apa yang the best. Sebab saya pun tak cuba lagi Ini baru sama-sama kamu lah. Kilohertz. Tak ada. Nothing. Cuba cek balik. Dia punya skip. Okey, 1 mega sini. Okey, kalau saya buang ni apa jadi? Saya buang ni. Kita ikut dulu yang asal 150 kHz Cuba dulu. Tak ada juga. Ini 0.1 mikro. Saya cuba buang ni. Tak dapat juga saya pun tak pasti. Okey, tapi sepatutnya apa yang akan kamu dapat ialah kalau ikut apa yang diberitahu kat sini, dia kata slowly tune the generator to find the frequency. Maksudnya kita akan tune yang ni, ubah-ubah frekuensi tadilah macam saya cakap tadi. 150, tapi kita tak boleh kalau dia adalah physically kita boleh tune dia punya dial tu. Okey, dan kita cuba daripada frekuensi paling rendah sampailah maksimum frekuensi yang kita berdapat. So kita akan kita akan ubah-ubah dia lah. So ongoing tu dia kata can be read to find the resonant frequency FR of the diode tune circuit. Okay, so maksudnya kita akan dapat frekuensi yang paling maksimum. Okay, so frekuensi maksimum itulah yang dipanggil resonant frequency. Okay,
Tapi kat sini masalahnya tak dapat output, saya pun tak tahu apa silanya. Tapi in brief ini yang kamu buat lah, lebih kurang. Dia punya set seperti mana tu. Cuma sekarang ni the issue is which is the best nak dapatkan output ni. Okay. So nanti akhirnya apa kamu buat ialah bila kamu cuba satu frekuensi, katakan 1 Hz kat sini, 1 volt, dan kamu tunekan dia punya generator ni sampailah dapat the best satu wave sign tu. So berapakah nilai frekuensi dia? Based on itulah reading sini. Kamu ubah-ubah. So mana reading yang menghasilkan frekuensi yang menghasilkan paling resonant tadi. So dia memang kamu akan dalam megahertz Cuba kita cuba mega. Kok lagi tak jadi juga tak jadi lah saya pun tak tahu apa dia punya ni. Saya cuba sekali lagi. Ada ni kalau kamu tengok ni, saya tak pasti macam mana nak besarkan. Ada ni wave dia ni, cuma saya rasa mungkin dia punya range yang tak sesuai. Dekat 1 volt. No, bukan 1 volt, dia kecil sangat ni. Mili. Hampir tu. Mili micro tak boleh lah, mili je boleh. Boleh tak boleh ada 2 kosong dia punya ni, macam kosong daripada kosong ni something tak berapa betul ni. Okay, tak apa. Tapi saya saya serahkan kat kamu dulu lah. Kamu cuba dulu. Ini lebih kurang apa yang kamu buat lah, seperti mana yang disuruh lah. So output dia is, so dia kamu akan dapat satu graf sine wave. So graf tu lah kita akan dapat dia punya resonan dia. So once dapat resonan tu, kamu akan catatkan kat sini berapa frekuensi dia. Ulang pula untuk voltan kedua, ubah-ubah frekuensi ni sampai kamu dapat satu graf yang sesuai, yang paling cantik untuk dapat dia punya resonan juga. So catatkan sampailah kamu dapat yang mana yang dicadangkan ni lah. Okay, so cuba dulu sampai episode ketiga. Tapi kalau mampu kamu nak buat terus sampai habis pun tak apa. Alright, saya stop. Serahkan pada kamu masa ni sampai lebih kurang pukul 12 lah slot masa kamu lah. Tak siap hari ni, kita sambung balik minggu depan. Ada apa soalan setakat tu? Saya akan cuba dulu juga sama-sama. Kalau saya jumpa solution dia untuk yang ketiga nanti, saya akan bagi tahulah, ataupun saya akan macam mana lah. Kalau tak ada, kamu cubalah dulu. Alright? Nanti minggu depan kita cuba balik. Kalau tak boleh juga minggu ni. Okay? Ada soalan apa-apa? Tak ada? Ke semua tak ada lah? Tak ada Cuba sama-sama lah sebab saya pun cuba juga, baru nak cuba ini. Tak sempat nak cuba semua sekali. Kalau tak apa, nanti kalau ada apa yang dah okey, boleh share lah dengan kawan-kawan yang lain. Macam mana, apa setting yang sesuai untuk dapat result tu lah. Okay, kalau tak ada apa, saya stop dulu insyaAllah. Kalau tak ada apa-apa, kita jumpa balik minggu depan lah. Siapkan sambung balik yang ni. Okay, selamat berpuasa, jaga diri, jaga semua sekali lah. Doa semoga Allah SWT memudahkan semua urusan kita. Jumpa lagi minggu depan insyaAllah. Assalamualaikum semua. Thank you, sir. Waalaikumsalam. Thank you, sir. Waalaikumsalam. 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 Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Okay.